setiap bulan kita beli, setiap bulan kita beli, adakah barangan kita perlu dizakatkan? Jadi topik kita hari ini yang sangat-sangat bermanfaat. Saya memang harapkan sangat, sebab saya juga sangat-sangat berminat dengan topik ini, zakat emas. Tapi bukan Echa yang akan ulaskan atau terangkan mengenai zakat emas, sebab saya juga agak kurang arif. Kita bawakan seorang ustaz daripada lembaga zakat Selangor untuk memberikan lebih keperinci mengenai cara-cara untuk bayar zakat, siapa yang layak ataupun tidak untuk membuat pembayaran zakat emas. Okey, apa kata kita masuk ke dalam Harani Express yang terletak di PSD, sebab kami kita nak tunjuk kepada anda keindahan Harani Express yang besar ni, yang lebih luas, perkhidmatan-perkhidmatan yang kami berikan untuk anda. Jadi apakah perkhidmatan yang kami berikan untuk anda? Apa yang berkena-mengena ataupun apa yang berkait dengan zakat emas? Sebab di Harani Express kami akan bantu anda untuk menimbang barang kemas anda dan cuba bantu anda untuk menilai, sebab kita akan dapat harga pasaran daripada lembaga zakat untuk nilaikan barangan anda adakah sudah melebihi nilai uruf untuk barangan itu dizakatkan ataupun tidak. Selain emas 916, 999, barangan emas yang ada barangan muka emas juga kita perlu zakatkan. Semua kita nak tahu adakah sudah wajib ataupun tidak. Sebab jika tidak sudah melebihi nilai uruf, kita perlu membuat pembayaran zakat di lembaga zakat yang berdekatan dengan anda. Okey, mari kita terus bercakap mengenai topik zakat emas lebih detail lagi ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Hari ini Echa bersama, tadi di Instagram kita bersama Ustaz Alim. Ni kita bawakan lagi tetamu undangan kita, iaitu Ustaz Zaki daripada Lembaga Zakat Selangor. Kalau boleh Ustaz boleh kenalkan sedikit, selain pada nama mungkin ada benda yang boleh kongsikan bersama kita punya pelanggan-pelanggan Harani Express dan juga pelanggan-pelanggan Habib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Express di atas jemputan kongsikan sedikit tentang berkaitan dengan zakat emas. Mungkin ada persoalan-persoalan daripada sidang penonton yang mungkin agak keliru untuk bertanyakan mengenai zakat emas. InsyaAllah kita akan cuba membantu berkaitan sedikit persoalan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Muhammad Zaki bin Masari daripada Jabatan Pemasaran Strategik Division 4 Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah akan bersama dengan tuan-tuan pada hari ini dalam sesi di Facebook Live Habib Jual lebih kurang dalam tempoh 30 minit yang mana InsyaAllah tuan-tuan yang Allah sekalian. Okey, terima kasih bagi yang mereka join Facebook Live kita ni, sebab topik zakat emas ni memang sangat-sangat menarik. Okey, suara tidak jelas. Okey, ada suara jelas tak? Okey, jelaskan suara Kak Echa. Okey, so seperti yang dah tahu, Harani Express bukan sahaja ada satu cawangan di Malaysia, tapi kita ada 8 cawangan dan ada juga di negeri ada di Johor, di Pulau Pinang dan juga di Kuantan. Okay. So Harani Express ni sebenarnya syarikat yang bernaung di bawah kumpulan Habib. Ya, kalau saya nak tahu. Ya, saya pun baru maklum juga sebenarnya benda tu. Kalau kita tengok tadi, kita bincang tadi sebenarnya Habib ni dia banyak rangkaian di bawah. Betul. Salah satu dia adalah Harani Express. Okey. So, bagi anda di luar sana, macam sekarang Echa sekarang berada di negeri Selangor Okey, bagi setiap negeri sebenarnya untuk menilai barang untuk zakat tu adalah layak atau tidak, melebihi nilai uruf, setiap negeri agak berbeza ya Ustaz. Betul. Okey, sekarang ni macam yang apa Echa tahulah, Echa share sedikit lah kan dengan anda semua. Macam sekarang kita di Selangor, barang kemas, saya ada 3 jenis barang kemas yang kita pakai, barang kemas yang disimpan dan juga barang kemas yang dijaga. Jadi kalau barang kemas yang dipakai atau kita peragakan dalam masa setahun tu, pakai sekali pun kita kena zakatkan. Tapi bila melebihi 800 gram ke atas, uruf dia kan. Nisab itu kena 800 gram ke atas. Jadi kalau bawah 800 gram tidaklah diwajibkan, tidak diperlukan. Okey. So, boleh tak kalau kita teruskan dengan soalan Ustaz? Boleh. Kan. Okey, soalan saya. Kenapa perlu membayar zakat emas? Baik.
Soalan ini adalah soalan yang popular sebenarnya. Ya, popularnya dari segi soalan. Apa yang orang kata, kenapa perlu kita bayar zakat emas? Siapa yang suruh kita bayar zakat emas ni? Kan? Tok imam tempat kita ke? Bapa kita suruh ke? Kan? Cikgu kita kat sekolah suruh ke? Tidak, tuan-tuan. Kan? Kenapa bila kita kata sebut pasal zakat emas ni, siapa suruh? Kerana Allah dan Nabi yang kita bersandarkan kepada apa? Yang pertama, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ni Allah sebut dengan jelas. Ya, Allah kata jelas dalam Al-Quran itu, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah. Lalu Allah kata, kabarkan kepada mereka. Ni Allah bagi tahu ni. Orang-orang Islam, orang-orang kat luar sana yang simpan emas dan perak, tapi dia tak keluarkan, tak belanjakan hartanya jalan Allah dalam konteks tidak mengeluarkan zakat. Allah kata, kabarkan pada mereka, bagi tahu dia orang ni, ya, balasan azab seksa daripada Allah itu tak terperi sakitnya. Ya, iaitu Allah kata besok di hari akhirat besok, mereka ini akan dibakar. Mereka ini akan dibakar dengan emas dan perak mereka itu dalam neraka jahanam, lalu diselar di dahi mereka, rusuk mereka serta belakang mereka. Lalu sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kau simpan dulu sendiri, yang kau simpan ni untuk diri kamu je. Dia kata kau simpan sendiri, rasalah azab seksa dari apa yang telah kamu simpankan. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, dan Allah mentionkan betul-betul dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35, kabarkan kepada mereka. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, itu daripada dalil Al-Quran. Kemudian kita ambil pula daripada dalil yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pun kata siapa-siapa yang menjadi kepada tuan kepada emas dan perak ni tadi, yang tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disediakan kepadanya hamparan daripada api neraka, yang dipanaskan oleh api neraka. Dengan api itulah akan diselar, dirusuk mereka dan di belakang mereka. Tuan-tuan sidang penonton yang rahmat Allah sekalian, na'udzubillah min zalik. Kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada golongan ini atas kefarduan ataupun kepada dua-dua dalil dan nas ini. Sebab itu kita katakan wajibnya mengeluarkan zakat terhadap emas itu tadi. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, itulah hukum ataupun kenapa perlunya untuk kita keluarkan zakat emas. Tuan-tuan. So agak dah lebih detail, terang sangat penjelasan daripada Ustaz kenapa kita perlu membayar zakat emas. Okey, kita cuba baca soalan di Facebook sekarang ni. Berapa gram untuk sahabat? Okey, macam ni, seperti Cik Aisyah kata, hari ini mungkin Cik Aisyah lebih kepada fokus kepada lembaga zakat Selangor. Setiap negeri adalah dalam kata nilai uruf yang berbeza. Betul. Jadi kalau anda berada di Kelantan lain, jadi tak bolehlah guna samakan dengan Selangor. Jadi nak dapatkan lebih detail, kenalah refer dengan lembaga zakat di setiap negeri. Okey, haul setahu saya cukup haul. Okey, cukup haul. Zakat kecuali di Kelantan tak ada maksimum uruf. Kalau emas simpan, okey. Kalau nak tahu sama ada zakat atau tidak, kena bawa. Ya, sebenarnya Mak Ngaju, di Arano Express kami akan bantu anda untuk menilai atau timbang barang kemas yang anda bawa lah, barang kemas perhiasan yang anda pakai dengan yang tak pakai. Sebab kita nak tengok sama ada adakah dia melebihi nilai uruf. Kalau melebihi, maknanya anda boleh, kita akan ambil 2.5% daripada yang melebihi. Yang melebihi, macam kalau barangan perhiasan tu 800 gram, yang lebih tu maknanya dalam, saya bagi contoh 900 gram, 100 gram tu kita ambil dia punya 2.5 barulah. Tapi bukan bayar di Arano Express. Anda perlu pergi ke lembaga zakat di negeri anda. Betul Zat? Kalau saya salah, saya agak... Arti kata lainnya tuan-tuan ya, sidang penonton dan juga Puan Isha, yang kita katakan Allah minta kepada kita untuk keluarkan 1/40. Sebahagian daripada harta kita itu untuk kita keluarkan zakat. Makna kata tuan-tuan, 1/40 bersamaan dengan 2.5% daripada jumlah atau pemilikan yang kita ada itu, untuk diambil sebahagian daripadanya untuk dikeluarkan zakat. Tak banyak yang Puan Isha, 1/40. Contoh dia begini, kalau contoh mudah dia, Puan Isha beli 40 batang sate, cucuk sate kan. Saya minta satu je, berbaki lagi 39 cucuk. Betul. So makna kata, kalau ikutkan dari segi logik akalnya ya, puan-puan dan sidang penonton,
dia tak memberikan kesan yang besar pun sebenarnya kepada harta kita. Tapi ganjaran yang Allah janjikan terhadap apa yang dibelanjakan di jalan Allah itu terlalu besar. Itu yang sebenarnya kita harapkan, Aisyah, ya. Baik. Betul. Okey, selain dari emas, ada yang tanya, selain daripada emas, apa lagi yang perlu dizakatkan? Baik. Dalam bentuk perhiasan lah. Betul. Ya. Kita sekarang ni kita tertumpu kepada emas lah. Kalau dalam emas tu sendiri, kita lihat banyak dari segi kategori emas yang perlu dizakatkan. Kalau kita tengok emas tu sendiri, saya rasa lebih daripada 5 jenis emas ni, poin saya. Itu kategori emas lah. Tapi untuk kategori lainnya yang paling dekat sebagai hiasan yang kita nampak bernilai adalah perak. Selain emas dan juga perak. Itu yang perlu dikeluarkan zakat. Kenapa? Kerana yang Allah mention tadi dalam Al-Quran ni tadi, emas dan juga perak. Itu yang jelasnya lah yang kita perlukan. Soalan banyak masuk ni, Ustaz. Boleh, silakan, insya-Allah kita boleh jawab. Daripada Fatin. Okey, yang ini Kak Aisyah rasa Kak Aisyah boleh jawab ni. Ya. Berapa lama perlu pakai emas, perak atau pakai emas yang dikatakan perhiasan atau simpan? Macam mana, sesaat je dah kena kira ke? Okey, yang saya tahu daripada tadi di Instagram tadi, sebenarnya sesaat tu tidak. Maka sesaat tu waktu anda beli tu pun, waktu anda tengah cuba-cuba tu dah kira lebih sesaat. Cumanya kalau anda beli barangan kemas tu, Ustaz, kalau saya cuba, Ustaz, kan? Try hard ni memang tahu boleh jawab, kan? Kalau barangan perhiasan tu, katalah pergi dalam setahun tu pergi kenduri kahwin je. Dalam setahun tu sekali je pakai pergi satu rumah kenduri kahwin. Itu dah dikira barangan yang dipakai. Betul. Itu kategori dia lah. Kategorinya tu yang tak pakai tu langsung dalam tempoh setahun, dia tak pakai. Contoh kita ada cincin kan. Betul. Cincin tu kita simpan. Lepas tu raya ni, nak datang raya ni kan, pakailah kejap pagi raya kan, kita nak salam orang, nak minta maaf dan sebagainya, pakai sekali, sekejap. Pukul lepas main raya tu, setengah jam lepas tu cabut, letak balik. Itu dikira pakai. Yang emas yang tak pakai ni, kita dalam tempoh setahun tu kita tak pakai langsung. Kita simpan je. Beli je terus masuk kotak, simpan. Emas pusaka. Kadang-kadang kan peninggalan arwah dulu-dulu yang dihadiah pada kita, kita sayang nak pakai sebab dia ada nilai sentimental value yang kita nampak benda tu, kita tengok, kita ingat kat mak kita tengok, kita ingat kat mak ayah kita kan. So benda tu disimpan, dia tak pakai-pakai dalam tempoh setahun, itu dikira sebagai emas yang tidak dipakai. Rasa jelas kat situ. Okey, kalau untuk perak pula, Ustaz, berapa gram, Ustaz? Macam tadi emas untuk Selangor 800 gram. Baik. Kalau mengikut emas, kadar harga emas ni tuan-tuan, kita mengambil kira berat dia 595 gram. Untuk perak? Bentuk perak. 595 gram dan ke atas wajib keluarkan zakat. Tapi Puan Aisyah, dia tak menolak daripada uruf. Dia tadi kita ada 3 jenis zakat kan. Satu, zakat emas perhiasan, bukan perhiasan, dan kategori zakat perak. Zakat perhiasan yang ada di tubuh badan wanita, contoh kita kata total keseluruhan emas kita 1000 gram. 1000 gram. 1 kilo. 1 kilo 1000 gram lah. Ya, betul. So nak kata kalau nisab kita uruf kita 800 gram. So kita daripada situ kita tolak 800, cuma kita kira 200 gram saja. Itu untuk zakat yang perhiasan. Barang perhiasan. Betul. Tapi berbeza dengan emas yang disimpan. Yang disimpan nisab kita 85 gram. Tetapi sekiranya pemilikan punyai ada 100 gram sebagai contoh. So kita akan kira keseluruhan 100 gram tadi. Sama juga dengan perak. Kalau kita tengok beratnya 595, itu kadar dia. Tapi sekiranya pemilikan kita ada 600 gram, so kita akan kira keseluruhan kadar 600 gram itu tadi. Itu ada perbezaan sikitlah kat situ. Baik. Okey, terima kasih atas jawapan tu. Okey, bagi rasanya anda lebih jelas tadi mengenai perak. Okey. Ini kalau cincin itu hilang bertahun kemudian kita jumpa balik, perlu tak zakat? Perlu. Waktu hilang tu tak tahulah kan, bila dia jumpa bukan balik hilang, dia kadang-kadang terlupa letak kat mana kan? apa semua kan.
Kalau hilang dia terus hilang Dia terus. hilang terus, dia tak ada jumpa istilah dah. lupa. Kan? Betul tu. Okey, apakah barangan yang dicagar perlu dizakatkan? Sebab sekarang ni kita berada di Arano Express kan. Jadi mungkin ada yang datang mencagar barangan kemas mereka dari mungkin atas untuk tujuan sara diri ataupun untuk tujuan bisnes kan. Okey. So adakah barangan yang ada di Arano Express yang dicagarkan perlu dikenakan zakat? Okey. Pertamanya, Islam memandang emas itu adalah suatu bentuk milikan dan juga sebagai lambang kekayaan. So mana kata dengan nilai yang emas tadi boleh berkembang dan boleh digunakan untuk konsep jual dan beli. So benda tu valuable lah ni poin saya. Untuk konsep yang ketiga tadi yang poin saya cakap tadi sebagai gadaian ataupun dengan arti kata lainnya apa tadi? Selain gadai kita kata apa? Pajakan. So mana kata kalau dari segi itu perlu untuk kita zakatkan keseluruhan daripada jumlah, perlu dikalikan dengan darabkan dengan harga semasa dan ditolak kos-kos upah dan berkaitan tadi perlu ditolak terus darab 2.5%. Itu perlu rupanya. Maknanya tempat yang kita pajak tu ada kita cagarkan tu lah yang Ya. kena bagi detail dekat kita kiraan dia. Lepas tu So, barulah dia pergi ke lembaga zakat. Betul. So segala kos-kos yang berkaitan, fee dan sebagainya tu perlu ditolak dan bakinya itu perlu didarabkan dengan kadar 2.5%. Okey. Ada yang tanya macam mana nak kira? Tadi Ustaz baru terangkan kiraan tu sebenarnya selepas jika barangan itu melebihi nilai uruf, lepas tu harga pada harga pasaran masa tu lah. Ada tak boleh guna harga tahun lepas. Lepas tu kita akan ambil 2.5% daripada nilai barangan yang sudah melebihi uruf. Betul. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini antara soalan yang selalu orang bertanya. Bagaimana nak kira apa kadar yang perlu. Ya, begini, kalau tuan-tuan kita di Zakat Selangor khususnya, kaedah kiraan berbeza mengikut setiap jenis emas. Kita difahamkan banyak jenis emas. Betul. Dia ada emas 999, 950, 916, 875, 835 dan yang saya baru faham tadi emas putih 750. So setiap daripada nilaian emas ni tuan-tuan dia berbeza kadarnya. Kalau contoh kita tengok yang paling tinggi nilainya adalah 99 lah. Sebab kita faham dia adalah ketumpatan emas tu menghampiri 100%. Betul. Yang paling rendah sekali adalah emas yang jenis 750. Baik, bagaimana nak tahu jumlah nilai ataupun harga semasa? Kalau tanya di kedai emas, dia akan bagi harga emas, harga keuntungan, harga upah dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rujuk terus ke page Lembaga Zakat Selangor. Di situ ada kita tulis kat situ kadar nisab emas. Mudah je, pergi ke page kita. Di hujung jari Ustaz. Di hujung jari. Betul. Kita tengok di situ ada tulis kat situ nisab emas, harga emas tu, kita klik, kita tengok nilai kita berapa. Dekat situ harga dia sentiasa update, jangan risau. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kenapa harga dekat zakat ni murah? Saya tengok harga kat emas kat kedai tu mahal, kata kan. Memanglah tuan-tuan, kalau harga emas di kedai tu dia ada termasuk harga upah, harga keuntungan dan sebagainya. Tapi kalau di page Lembaga Zakat Selangor tu kita ambil harga emas tu sendiri. Boleh tengok di situ je. Okey. Oh, ada yang baru join. Terima kasih siapa yang baru join sebab ini adalah topik yang sangat-sangat manfaat. Ada yang lebih kata macam nak bakal tiba bulan Ramadan ni. Ada yang selalu buat bayaran zakat bila nak masuk bulan Ramadan, Ustaz. Betul. Sebenarnya tak kisah kan bila akhir tahun ke macam tadi nak bayar setiap bulan pun boleh, Ustaz. Betul. Terpulang kita terima. Lepas tu kita kena kira lah balik. Betul. Okey. Soal kalau ada yang kata nak bayar pada bulan Ramadan pun tak ada masalah. Berapa view kita ni? View kita. Berapa view kita? Okey, macam mana kalau sebelum ni kita belum zakatkan barang kemas, apakah barang itu kena gandakan zakat? Maknanya mungkin Fatihah baru tahu saja. Mungkinlah saya tahu mengenai barangan ini sebenarnya saya punya dah melebihi uruf 800 gram. Rupanya selama saya tak pernah buat. Okey. Baru tahun ni nak buat pembayaran zakat. Adakah yang tahun sebelum tu perlu digandakan zakat itu? Okey, baik. Soalan yang baik pada saya. Gandakan. Sebenarnya kita tak ada konsep gandaan dalam zakat. Contoh kata kita ada emas ni tempohnya 3 tahun sudah. Baru hari ni tergerak hati tuan-tuan tengok live Facebook kita anjuran Habib jual ni, kata oi zakat emas sebenarnya kena bayar. Bila puan dengar dekat sini tiba-tiba puan kata aku dah layak bayar zakat.
Habis yang lepas-lepas tu macam mana? Okey, halal je lah. Tak, tahu dah kan? Bila dah tahu tu, kita kira sebagai qada' zakat. Perlu juga dikira berdasarkan kaedah kiraan yang macam mana kita sebutkan tadi, tapi perlu dilihat nisab ataupun kadar waktu-waktu itu. Bila kita tengok setiap tahun, dia akan jadi qada' zakat begitu. Okey. Soalan lagi ni. Zakat emas dan perak ni dinilai dalam tempoh bila? Dari bulan Muharram ke Zulhijjah ke? Dari bulan Januari ke Disember? Pengiraan setahun sekali ke? Okey, itu kita katakan sebagai haul lah. Haul haul, ni ya. sebagai salah satu kita kata syarat dalam ataupun syarat-syarat dalam kita mengeluarkan zakat tu, salah satunya ada haul. Maksud soalan daripada pendengar kita tadi, bila perlu diletakkan satu-satu tarikh tempoh tersebut. Dia sebenarnya kita tak ada tarikh ataupun tahun yang khusus. Ada orang yang dia meletakkan Ramadan tu Ramadan. Itu pertama. Kenapa? Dia nak mendapatkan keberkatan Ramadan. Ini akan datang ni tuan-tuan ni. Nak masuk Ramadan ni ramailah orang bayar zakat. Kenapa? Dia nak mendapatkan keberkatan. Di samping dia keluar zakat, menunaikan farduan dalam masa yang sama, nak mengutip berkat Ramadan, itu lebih afdal lah sebenarnya. Tapi walau macam mana pun, kita tidak terikat. Sekiranya tuan-tuan menetapkan tarikh haul sendiri, contoh kata bulan 1 sampai bulan Disember pun boleh, tak ada masalah. So kita bukan kata bulan 1 sampai bulan Disember you tak bayar berzakat lagi, kita cari kat rumah. Tak begitu. Kan, so makna kata benda ni atas kesedaran masing-masing tuan-tuan. Baik, itu saja. Okey, di Facebook ni banyak soalan. Bagaimana pengiraan zakat emas yang dibeli di bank? Maksudnya apa ni, Nurhani? Adakah yang saya tahu kalau barangan itu memang ada di tangan kita, mana kita memang kena zakatkan jika dia melebihi lah. Dia emas ni begini, pelaburan emas dia perlu yang kita katakan bila kita melabur, kita beli, emas tu mesti ada secara fizikal. Tapi kalau emas tu tak ada, dia dah jadi zakat simpanannya lah. Dia dah jadi simpanannya sebenarnya. Dia tak bukan kira sebagai zakat emas lagi dah. Sebab dia fizikal. Kita perlukan ada, you beli emas, mesti ada emas. Kena ada kat tangan. Kena ada kat tangan. Tak pun kalau kita kata kat Rahanu, kita nampak benda tu. Sijil ke dikeluarkan dan sebagainya. Betul. Yang menandakan pemilikan tu, fizikal tu ada. Tapi kalau tak ada, kita anggap sebagai zakat simpanan lah. Betul. Okey. Daripada Idil Amin. Bukan tarikh masa beli hingga cukup haul setahun ke? Maknanya hari ni kita beli, hari yang sama, tarikh yang sama tahun depan tu boleh kira setahun ke Ustaz? Terpulang. Sebab tu kita kata, kalau kita kata haul ni kita kata pemilikan kita tuan-tuan. Pemilikan kita, kalau kata beli kita beli ni bulan berapa? Bulan April. Kita beli hari ni. Saya datang hari ni. So mana kata haulnya April tahun depan lah. Tapi kalau April tahun depan, contoh kata puasa bulan 3. Habis macam mana aku punya April Tak sampai setahun lagi tak kan? sampai setahun lagi, boleh ke aku nak keluarkan zakat emas ni apa semua kan? Boleh, tak ada masalah tuan. Dia bukan kata wajib kena satu ke satu baru keluar. Dia bukan begitu haul ni. So kalau you keluarkan awal, tak sah zakat. Tidak, dia bukan begitu. Haul ni ataupun dengan kata lainnya sebagai satu peringatan, sebagai satu tempoh matang yang mana sepanjang tempoh tu, bila lengkap je tempoh tu, wajib keluarkan zakat. Kalau kita nak bayar awal pun tak ada masalah, kita nak bayar lewat pun tak ada masalah. Cumanya afdalnya keberkatan tu yang kita nak bayar bila masuk tempoh. Dia awal tu tak ada masalah. Yang ni macam mesti ramai yang tanya ni, sebab ni dah ada berapa kali ulang kat saya. Kalau kita kerja dekat Perlis tapi kita orang Kelantan, kiraan uruf kena ikut negeri mana? Okey. Dia bukan kira kita kerja di mana, tinggal di mana, kan? Yang afdalnya kita keluarkan zakat ini di tempat Kita di mencari mana rezeki. kita mencari rezeki. Itu yang pertamalah, kan? Tak kiralah zakat pendapatan ke zakat fitrah dan akan datang ni dan sebagainya. Cumanya kita apabila kita nak mengira ataupun kita nak kiraan proses secara teknikal tu bagaimana, perlu merujuk kepada setiap negeri yang kita nak keluarkan zakat tu di mana. Dia begitu. Dia kalau tuan tanya, mungkin tuan tanya di Lembaga Zakat Selangor, kaedah kita begini. Tapi kalau ditanya di Kelantan sebagai contoh,
kaedah dia berbeza pula. So mana kata bukan kita kata ini apa ni, sana lain sini lain. So sebab tu kita kata rujuk kepada setiap institusi zakat di negeri masing-masing untuk mendapatkan info yang bersesuaian dan bertepatan dengan negeri masing-masing. Okey. Ada yang mungkin ramai viewer kita ni mungkin daripada negeri Kelantan Ya. Macam Kelantan tiada uruf. Maksudnya apa Ustaz? Maksud tak ada uruf ni macam mana? Maknanya macam kita kan kena dekat Selangor melebihi 800 gram. Dia mesti ada uruf yang mana meletakkan sesuatu kadar kelayakan untuk keluarkan zakat tu tadi. Kan mesti ada. So maknanya dekat Kelantan pun ada jugalah. Ada. Mungkin dia bukan 800 gram, mungkin dia bawah lagi ke? Itu Yang tu kemungkinan. kita kena rujuk dengan lembaga zakat negeri Kelantan. Dia Sebab kalau kan kita nak menjawab bagi takut pihak salah, negeri lain, bukan takut. kita tak nak jawab, tapi kita tak naklah kita on behalf Ya, pihak mereka apa semua kan. okey, So betul-betul. sebaik-baiknya rujuklah kepada negeri yang tuan-tuan nak keluarkan zakat tu tadi. Okey. So siapa yang baru saja join live ni tahu banyak soalan-soalan yang anda tanya, soalan yang Kak Echa dan Kak Echa dah ajukan kepada Ustaz Ustaz dan juga Ustaz sudah pun menjawab. Mungkin anda boleh tengok semula di Facebook kejap lagi. Mungkin soalan tu jawapan-jawapan tu dah ada sebab Kak Echa kau boleh tak nak ulang lah sebab kita kau boleh nak ulas lebihkan lagi mengenai zakat emas ni. Okey. So macam yang tanya okey. Dua-dua zakat dan zakat simpan tapi rujuk. Ya, kalau boleh kita kena rujuk dengan lembaga zakat yang berdekatan dengan dalam negeri kita sebab dia agak-agak berbeza bukan agak berbeza tapi memang berbeza. Betul. Mengikut negeri. Okey. Bagaimana kiraan emas berbentuk jongkong, kepingan emas, dinar. Sekarang macam trend jugalah sebenarnya untuk pelaburan investment. Mereka dah mula menyimpan jongkong emas, dinar sebagai pelaburan. Mana tak pakai. Jadi pengiraan dia sama ke dengan barangan emas perhiasan 99 ataupun barang simpan lain pengiraan dia? Baik, bagus soalan ni. Sebelum tu saya nak kongsikan dulu. Kalau sebelum ni apa orang kata ni takrifan dia kita gunakan emas dipakai dengan tak dipakai. Kalau mungkin sebelum ni yang famous bila kita sebut emas ni emas pakai dengan tak pakai. Tapi sekarang ni kita gunakan istilah emas perhiasan dan juga bukan emas perhiasan. So mana kata emas jongkong ni termasuk di dalam kategori emas bukan perhiasan. Maksud kata emas tak dipakai lah. Kak Echa, rumah dia tombol pintu dia daripada emas. Contoh. Alhamdulillah. Kan. Kunci rumah dia daripada emas. So itu emas perhiasan. Senduk kuali kat rumah dia tu daripada emas. So itu daripada kategori emas perhiasan. Tapi tuan-tuan, takut contoh tu Ustaz. Amin. Saya doakan kena doakan saya jugalah begitu. Yalah mungkin pen yang Ustaz pakai lepas ni akan jadi emas sebenarnya. Okay. Baik, yang emas yang tak dipakai ni tadi sebagai salah satunya jongkong. Kita belum pernah tengok lagi ada orang pakai jongkong ni buat rantai emas. Betul. Ada Tak ada. Begitu kan? Berat sebab jongkong kita tahu semua berat-berat. Betul. Kan? Gold bar kita tengok 100 gram tu dia buatnya batu cincin kat sini. Tak ada rasanya. Tak ada. Ya. So mana kata istilah-istilah tu kita kategorikan dia sebagai emas yang tidak dipakai. Tak ada pula manalah tahu selepas ni kalau anda kata jongkong emas tu tuan-tuan, dia jongkong emas tu tak tahulah lepas ni kan. Trend baru 1 kita kilo? Saya tak tahu. Trend kita sekarang ni susah nak jangka Betul. Emas yang 1 kilo jongkong tu dia buatnya buah rantai. Mana tahu kan begitu dia jalan dia jongkong sekilonya bawanya tu kan. So kalau itu kena keluar zakat sebagai zakat perhiasan lah. Tapi kalau emas itu tidak dikategorikan sebagai emas perhiasan, so mana kata kadar huruf dia tadi macam tadilah 85 gram. So kita tengok kategori, kita kategorikan tu sebagai apa? Kan? Okey, yang ni mungkin rasa macam agak kelakar sikit lah. Tapi memang ada lah. Sebab kita ni tahu sebab ada yang tanya gigi emas tu kategori apa? Gigi emas tu kategori perhiasan lah. Sebab kita pakai gigi emas tu Ustaz. Ya. Betul. Kan? Tapi memang ada soalan tu dekat sini. Kan? Kalau gigi emas ni kita kategorinya sebagai perhiasan lah. Kan? Sebab kalau Kita dulu nak hias diri kita. kalau orang dulu kan dia sebenarnya tapi kan ada juga yang dia tak boleh pakai gigi lain, dia kena pakai emas je. Mungkin atas faktor kesihatan ke apa dan sebagainya kan.
Tapi kalau macam kita orang dulu-dulu, makcik-makcik kita dulu-dulu kan, nak kata kaya tak kaya, Tapi hebat mesti orang ada. dulu, mesti ada gigi emas. Sebatang mesti ada, Ustaz. Betul. Ha. Kan orang dulu-dulu ni kan. Mm-mm. Kita sekarang ni pakai emas besar sikit pun kita dah wah. Orang dulu-dulu gigi emas tu buat punyah je. Punyah je. Kan? Tapi kalau yang tu kita kira sebagai zakat perhiasan. Ya. Hmm. Sebab ada pilihan, kalau tak ada gigi emas boleh pakai gigi biasa pun boleh. Kenapa gigi emas? Sebagai contoh. So mana kata mungkin kita boleh kategorikan sebagai zakat perhiasan. Melainkan gigi emas tu memang kita buat tapi kita simpan. Simpan. dah- Letak dalam frame. Maknanya dah habis perhiasan dah ada, dah tak tahu nak habis buat apa dah lagi. Kan? Duit tu nak ke mana, kita buat gigi emas yang kita nak simpan saja. Betul. Itu dah jadi barang simpan lah. Bukan perhiasan. Bukan perhiasan lah. Betul. Tapi kalau tiba-tiba gigi tu pakai setahun sekali, tiba-tiba time raya je kita sarung tu, dia dah Perhiasan. jadi perhiasan lah kan. Betul, Ustaz? betul. Okey. Kalau barang kemas, ya betul. Kalau tak pakai dalam setahun tu dah masuk dalam kategori simpanan. Okey. Okey, mungkin ada yang kurang jelas kat sini. Kak Echa jelaskan ya, untuk di negeri Selangor, sebab saya lebih fokus kepada lembaga Selangor, zakat Selangor. Maafkan Kak Echa, bukan Kak Echa tak sayang negeri lain ya. Cuma untuk permulaan ni Kak Echa mulakan dengan lembaga zakat Selangor. Okey, sebab sekarang Kak Echa pun berada dalam Arano Express USJ. Ada yang tanya berapa gram. Okey, Kak Echa beritahu untuk barangan perhiasan. Okey, barangan perhiasan yang kita pakai hari-hari, setahun sekali sekalipun, walaupun pergi kenduri kahwin, makan nasi minyak tak sampai 2 pinggan sekalipun, kita tetap kena masukkan dalam barangan tu perhiasan, sebab dia akan sebab kita bergayakan, kita menggaya. Tapi kalau kat kedai emas pergi Habib nanti baru test kat tangan, masuk kotak, tak pakai setahun, itu dah kira sebagai simpanan. Okey, di Selangor 800 gram yang sudah melebihi nilai uruf, tapi bukannya anda bayar 2.5% daripada 800 gram. Lebihan daripada 800 gram. Sebagai contoh, mungkin anda ada barang perhiasan yang diguna setahun tu 900 gram. 100 gram itu yang perlu kita ambil 2.5% dengan harga pasaran masa yang anda nak buat bayaran zakat itu. Dia tak boleh guna harga sebelum-sebelum tu. Kalau tahu lelaki tak boleh pakai emas. Okey, lelaki tak, ini mungkin lari topik sedikit. Lelaki tak boleh pakai emas, Ustaz, seperti kita tahu tapi bolehkah lelaki menyimpan emas? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Kita dilarang memakai emas. Tapi kita boleh menyimpan ya. Tak ada masalah. Kita nak simpan. Macam saya kata tadi lah. Kan tombol rumah kita letak, kita buat daripada emas, pinggan kita, sudu kita daripada emas. Tak apa, tak ada masalah. Kan benda tu. Cumanya yang dilarang pada kita adalah untuk kita memakaikan emas atau menyodorkan emas tu di badan kita. Itu yang dilarang sebenarnya. Tapi untuk pemilikan tu tak ada masalah. Kan, so mana kata kepada lelaki-lelaki di luar sana yang menyimpan emas melebihi daripada nisab, tengok balik kategorinya sama ada dipakai, tak dipakai, emas perhiasan ataupun bukan perhiasan. Jika layak ataupun telah cukup urufnya, wajib untuk kita keluarkan. Wajib. Dia tak bukan orang perempuan je. Nampak. Ustaz tekan kat situ, wajib ya. Okey, Rashidah, soalan Rashidah ni telah dijawab dari Ustaz tadi. Kalau boleh Rashidah boleh tengok semula, kita akan save untuk anda sebab barang yang diletak di Arano di pusat pajak ataupun tempat cakaran itu saja yang boleh bantu anda nilaikan dari segi upah apa semua. Lepas tu bila dah dapat detail, barulah anda akan pergi ke lembaga zakat yang berdekatan anda. Okey. Kalau nilai emas tak melebihi utif, bagaimana ya? Kena zakat atau tidak? Okey. Kalau orang pinjam emas kita bertahun-tahun, kalau orang pinjam emas kita bertahun, ada orang bagi pinjam emas ke ya? Kalau orang pinjam emas kita bertahun-tahun, adakah kita perlu bayar zakat emas itu? Sebab tu hak milik kita, Ustaz kan? Orang pinjam. Aduh. Pinjam sikit emas boleh? Saya tak. Saya pun nak pinjam juga. Saya pun tak berapa nak jelas juga tu. Saya Kan? baru dengar ni orang pinjam emas. Pinjam emas Saya nak Boleh juga lah pinjam. PM tepi nanti kita tengok macam mana tu. Kalau kita boleh pinjam emas, teringin pula nak raya ni kalau siapa ada boleh bagi Kak Echa pinjam, nak juga pakai kan. Okey. So yang tu mungkin nanti kita boleh lebih detail, mungkin kita akan adakan lagi sesi. Sebab ini adalah permulaan bagi kami kan. InsyaAllah mungkin kita boleh luaskan lagi topik-topik mengenai zakat emas. Okey Ustaz, mungkin Echa ada tertinggal soalan ataupun ada soalan yang selalu soalan lazim yang selalu dapat daripada pelanggan-pelanggan yang mengenai zakat emas. Kalau Ustaz bolehlah kongsi bersama kami hari ini. Dia kalau kita katakan soalan-soalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat-masyarakat di luar sana berkaitan dengan emas ni,
Sebenarnya kita telah bincangkan panjang lebar di awal tadi. Antaranya adalah berapa nak kena bayar. Emas saya ni pakai setahun sekali ni kena bayar zakat ke? Itu antara persoalan-persoalan. Berapa gram yang diperlukan zakat, dibayar berapa banyak, dan itu adalah soalan-soalan popular yang alhamdulillah yang kita dah bincangkan di awal tadi. Dan tuan-tuan yang ada di rumah yang sedang menonton pada waktu dan ketika ini, mungkin boleh selepas daripada ini kita dah melakukan 2 slot pembicaraan pada ini. Satu di page Instagram Habib Jewel, dan yang kedua ni sekarang ni kita sedang siaran di Facebook. Mungkin boleh scroll up di atas, yang mana topik perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan umum yang masyarakat selalu keliru dengan kaitan dengan zakat emas ini. Baik, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, saranan saya, ya, kalau dah ada di rumah tu, dia ada 2 keadaan. Satu, kalau kita dah tahu nilai emas kita berapa, jenis emas kita berapa, ya, boleh rujuk terus, boleh kiraan sendiri di rumah. Kita beli emas, biasa kalau kita beli emas ada je surat tu, jenis apa, berapa berat dan sebagainya. Tengok jenis apa, berat berapa, login je ke page Zakat Selangor. Tuan-tuan tengok di situ jenis emas tuan-tuan tu segeran berapa harga. Berapa harga, darabkan dengan 2.5% dan tuan-tuan dapat nilaian zakatnya berapa. Perlu ke kaunter zakat? Sekarang semua dia hujungkan. Betul. Ya, kalau kita di Lembaga Zakat Selangor khususnya, banyak saluran-saluran bayaran secara atas talian. So kita galakkan lagi keadaan pandemik sekarang ni, tuan-tuan boleh terus membuat pembayaran melalui atas talian ke dalam page Lembaga Zakat Selangor. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kaedah, dia beli lama, tak tahu pun emas dia jenis apa. Ya, nak timbang berapa gram, ya. Kita di Lembaga Zakat Selangor ada juga timbang emas tu, ya. Kita memang ada timbang emas tu. Tapi kita sekadar boleh kita semak timbangan berat berapa dan sebagainya. Tapi kalau nak lebih detail ataupun lebih maklumat tu lebih tepat 100%, rujuklah kepada yang pakar. Salah satunya boleh pergi ke mana-mana cawangan Habib Jewels yang berdekatan untuk disahkan. Assalamualaikum, saya ada emas ni, boleh tak tengok ni emas apa ya, saya nak bayar zakat, jenis apa dan sebagainya. Bila dah dapat tahu jumlah tu tuan-tuan, kalikan dengan berat, kalikan dengan harga semasa, 2.5%. Itu saja, okey. Okey, saya dah dapat dah soalan tadi mengenai pinjam emas tu. Katanya macam ni Ustaz. Contohnya saya pinjam gelang mak saya. Adakah mak saya atau saya perlu bayar zakat gelang emas itu? Emas tu pemilikan. Maknanya baik. Pemilik yang kena bayar zakat atau peminjam? Baik. Dia begini, kalau soalan tu jelaslah. Dia kadang-kadang mak kita kan ada gelang. Kalau orang dulu dia beli emas banyak-banyak, bila raya dia kalau main sini dia pakai mak dia ni, pakai kau ni apa ni macam ni, pakai cantik-cantik sikit gelang dan sebagainya. Dia pemilikan tu kita kembali kepada siapa pemilik. Kita tengok kalau maknya tu tadi pemilik, so maknanya kata tanggungjawab tu jatuh ke atas maknya tu. Tapi kalau emas tu tadi anaknya punya, so tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat ke atas anak tu tadi, atas kepada ini tu. Tapi kalau anak-anak tu masih lagi di bawah umur, tanggungjawab itu jatuh kepada ibu bapa. So saya terkejut juga tadi, emas pinjam macam mana? Ada keuntungan ke apa ke dia bagi pinjam sebulan macam sewa kereta. Kan saya tak tahu. Untungnya dalam itu bagi pakai lah orang kata, ya. So orang kata kita kembalikan kepada tuan yang punya. Okey, banyak ni soalan kat sini. Maaf tak, Kecha bukan tak nak menjawab atau tak nak share dengan Ustaz. Cuma banyak ni soalan di sini adalah soalan-soalan yang sama. Kita kalau boleh tak nak ulang-ulang sebab kita cuba nak tukar kepada soalan-soalan lain. Okey, macam Ustaz pun dah share, kita baca macam sangat untuk batu permata dan juga berlian. Okey, Intan Lela, kita hanya perlu membuat zakat untuk barangan dari segi metal. Maknanya kalau katalah barangan anda tu ada batu permata atau pemberlian pada barangan tu, kita akan cuba tolakkan berat pada barangan diamond tu semua, sebab kita hanya nak dapatkan nilai untuk emas itu sahaja. Betul tak? Sikit sebanyak saya dah cuba faham ni mengenai zakat emas ni.
Puan Echa juga boleh menjadi kita punya juru cakap di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah. Nak cerita pasal emas ni, insyaAllah ini orang. Sebabnya apa yang Puan Echa ni cakap tadi, saya tak bincang dengan dia, tapi saya tengok dia ni kefahaman tu lebih ada. So mana kata Alhamdulillah. Maknanya apa tuan-tuan? Dakwah kita di Lembaga Zakat Selangor telah sampai kepada mereka-mereka khususnya di negeri Selangor. Alhamdulillah, sebab tu saya saya sangat teruja dengan topik, walaupun saya ada sikit gementar sebenarnya dengan topik ni, sebab saya rasa topik ni sangat besar. Sebab tu kita tak nak sorang-sorang, sebab itu kita panggil orang yang lebih afdal, kata lebih arif mengenai topik ni, sebab kita nak share topik yang sangat manfaat ni. Kena pula ada yang selalu cakap, betul kena bayar waktu bulan Ramadan. Sebenarnya nak seminggu lagi nak dalam bulan Ramadan. Inilah kita dekatkan diri kita dengan topik-topik yang lebih menarik, iaitu mengenai zakat emas. Okey, bagi anda di luar sana, saya minta maaf jika saya tidak dapat membaca apa-apa komen, dan juga saya harap penjelasan daripada Ustaz hari ini sangat-sangat jelas, supaya kita boleh gunakan apa yang kita share hari ini lebih bermanfaat. Mungkin ada yang sebelum ni ada kekeliruan, macam pasti tak pasti benda tu semua. So hari ini Ustaz dah cuba jelaskan kepada kita. Terima kasih kepada Ustaz Zaki. Saya telah cukup rasanya topik kita, macam ulasan kita dah cukup detail. Sebagai akhirnya sedikit perkongsian daripada kita. Kita di Lembaga Zakat Selangor sekarang ini kita ke arah membudayakan segala urusan ataupun pembayaran khususnya, dan kita tengah perkasakan lagi bayaran dan juga urusan atas talian. So masuk ke page laman kami di Lembaga Zakat Selangor. Dan banyak sebenarnya, kalau untuk makluman sedang menonton semua, bukan hanya kutip zakat, bayar zakat, semak nyata di dalam talian. Sebenarnya tuan-tuan juga boleh semak permohonan, status permohonan dan sebagainya yang berkaitan dengan agihan pun di dalam sistem atas talian. Caranya bagaimana? Pergi ke page www.zakatselangor.com.my, masuk ke dalam e-zakat online, daftar di situ, dan segala makluman yang tuan-tuan perlukan di kaunter semuanya boleh diakses di hujung jari. Ramadan bakal tiba, jangan lupa raikan keberkatan bersama. InsyaAllah. Okey, so setakat ini itu sahaja. Kita mungkin akan adakan sesi seterusnya, insyaAllah jika diberi kesempatan. Kami akan bersiaran lagi, mungkin saya tak pasti bila, tapi kita akan cuba buat share dengan anda benda-benda manfaat ini kepada anda semua. Okey, terima kasih dari saya sebab anda telah meluangkan masa bersama saya dan juga tetamu undangan kita, iaitu tadi di Instagram iaitu Ustaz Halim, dan juga di Facebook sekarang adalah Ustaz Zaki. So terima kasih. Assalamualaikum.